Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita dalam pembelajaran pengetahuan agama Islam, dan hari ini kita akan belajar sejarah Islam dalam tajuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum memulakan pembelajaran, baca arahan terlebih dahulu. Penuntut-penuntut diarahkan supaya menyediakan buku teks dasar pengajian Islam 4. Kemudian buka tajuk pelajaran dan jangan lupa baca doa sebelum belajar dan berikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini insya Allah akan diterangkan tentang yang pertama, riwayat hidup dan sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pelantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terakhir, jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Harap semua sudah bersedia. Mari kita mulakan penerangan mengenai riwayat hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang ke-8 dalam kerajaan Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah selepas Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ibu Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama Ausim, berasal dari keturunan Umar bin Al-Khattab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tahun 62 Hijrah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah dilantik menjadi wakil pemerintah di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyelenggarakan pembaharuan Masjid An-Nabawi di Madinah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga digelar Wali Bani Umayyah. Ini karena disebabkan sifat beliau dan sifat kewarakannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada 25 Rejab tahun 101 Hijrah. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Mari kita lihat dan ulang semula mengenai riwayat hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Ibunya bernama Ausim, berasal dari keturunan Umar bin Al-Khattab. Beliau dilahirkan pada tahun 62 Hijrah. Beliau pernah dilantik menjadi wakil pemerintah di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau juga telah menyelenggarakan pembaharuan Masjid An-Nabawi di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik.
Beliau digelar Wali Bani Umayyah. Beliau wafat pada 25 Rejab tahun 101 Hijrah. Beliau memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui tentang riwayat hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi, bagaimana pula sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Semasa kecil, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dididik di Madinah dan beliau mempelajari ilmu fikih Islam dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa mudanya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal di kalangan penduduk Madinah sebagai seorang yang pemurah dan baik hati. Khalifah Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang mudah mengampunkan kesalahan orang lain dan melayan rakyatnya dengan baik. Pakaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz sentiasa dalam keadaan serba sederhana, walaupun dia seorang khalifah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak gemar berlagak dan tidak sombong. Setelah menjadi khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sentiasa merendah diri dengan siapa jua walaupun dari kalangan rakyat. Sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang baik ini patut kita contohi dan ikuti, yaitu sentiasa merendah diri walaupun kita sudah berkedudukan yang tinggi. Sekarang, mari kita lihat dan ulang semula mengenai sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semasa kecil, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dididik di Madinah dan mempelajari ilmu fikih Islam dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa mudanya, beliau terkenal di kalangan penduduk Madinah sebagai seorang yang pemurah dan baik hati. Sifat beliau setelah menjadi khalifah, beliau mudah mengampunkan kesalahan orang lain dan melayan rakyatnya dengan baik. Beliau sentiasa berpakaian dalam keadaan serba sederhana, walaupun dia seorang khalifah. Beliau tidak gemar berlagak dan tidak sombong. Beliau sentiasa merendah diri dengan siapa jua walaupun dari kalangan rakyat. Sekarang kita masuk kepada penerangan mengenai pelantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sebelum wafatnya secara wasiat yang bertulis. Wasiat itu menegaskan bahwa selepas Khalifah Umar bin Abdul Aziz hendaklah dilantik Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Setelah Khalifah Sulaiman wafat, pelantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz diresmikan menurut wasiat yang telah dibuat oleh Khalifah Sulaiman. Mari kita lihat secara ringkas mengenai pelantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik secara wasiat yang tertulis sebelum wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Tertulis juga dalam wasiat, selepas Khalifah Umar hendaklah dilantik Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Sekarang kita masuk kepada penerangan mengenai pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembangunan negara tidak berlaku dengan pesat semasa pemerintahan Khalifah Umar. Ini kerana pribadi Khalifah Umar yang tidak gemar kepada peperangan. Khalifah Umar mempraktikkan perasaan hidup sama rata di antara umat Islam dengan tidak mengira keturunan, bangsa dan puak. Bagi Khalifah Umar, tidak ada perbezaan di antara bangsa Parsi dengan bangsa Arab. Ini berlainan daripada khalifah-khalifah sebelumnya, karena mereka mementingkan bangsa Arab berketurunan bangsa Umayyah dalam segala hal. Tingkah laku Khalifah Umar yang lembut dan bertolak ansur menyebabkan golongan-golongan berhaluan kiri, yakni golongan yang menentang kerajaan, berani mengadakan pakatan sulit, yakni perjanjian sulit untuk menentang kerajaan Bani Umayyah. Gerakan-gerakan sulit terbentuk di sana sini oleh golongan Khawarij. Selain itu, golongan Syiah yang bergabung dengan golongan Bani Abbas di Khurasan melanjutkan usaha mengembalikan hak khalifah Islam ke persekutuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keturunan Bani Hashim. Gerakan-gerakan ini meletus dengan hebatnya selepas kewafatan Khalifah Umar. Adapun kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam masa pemerintahan Khalifah Umar boleh dikatakan sebahagian besarnya di sekitar membasmi maksiat. Khalifah Umar berusaha menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan dalam pemerintahannya. Sebab itu, Khalifah Umar dikatakan seadil-adil khalifah Bani Umayyah. Begitulah penerangan mengenai pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mari kita ulang mengenai. Semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pembangunan negara tidak berlaku dengan pesat. Ini kerana sifat beliau yang tidak suka berperang. Beliau mempraktikkan perasaan hidup sama rata di antara umat Islam dengan tidak mengira keturunan bangsa dan puak. Beliau tidak membezakan antara bangsa Arab dan bangsa Parsi, berbeza dengan kebanyakan khalifah Bani Umayyah yang mementingkan bangsa Arab berketurunan Bani Umayyah dalam segala hal. Ini mengakibatkan kesannya golongan penentang, yakni Khawarij, membentuk pakatan sulit untuk menentang Bani Umayyah. Golongan Syiah bergabung dengan golongan Bani Abbas melanjutkan usaha memperjuangkan untuk mengembalikan hak khalifah ke persekutuan Bani Hashim, yakni keturunan Rasulullah.
Kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam masa pemerintahan Khalifah Umar boleh dikatakan sebahagian besarnya di sekitar membasmi maksiat. Beliau berusaha menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan dalam pemerintahannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dikatakan seadil-adil Khalifah Bani Umayyah. Sekarang kita masuk kepada penerangan yang terakhir, yaitu mengenai jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antara jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah: yang pertama, menanamkan semangat berbaik-baik antara umat Islam dengan tidak mengira bangsa atau keturunan, sama ada Parsi atau Arab, Bani Umayyah atau Bani Hashim. Yang kedua, untuk mengambil hati orang-orang bukan Islam, maka cukai kepala yang dikenakan ke atas orang-orang bukan Islam sejak khalifah-khalifah sebelumnya dihapuskan. Langkah ini menyebabkan merosotnya ekonomi negara. Yang ketiga, melepaskan tahanan-tahanan politik kecuali pembunuh. Yang keempat, kuasa membunuh yang diberikan kepada wakil-wakil pemerintah oleh khalifah-khalifah yang dahulunya ditarik kembali. Khalifah Umar sendiri yang menjalankan kerja ini dan tidak mengambil mudah menjalankan kerja terutama sekali dalam melakukan qisas. Yang kelima, wakil-wakil pemerintah yang dilantik sebelum zaman pemerintahannya dilucutkan, kecuali mereka yang bertakwa. Tempat mereka digantikan dengan orang-orang yang berkebolehan dalam hukum-hukum agama. Yang keenam, menghapuskan cacian terhadap Sayyidina Ali dalam khutbah Jumat. Yang pertama kali dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Cacian itu diganti dengan satu ayat yang menyeru kepada berbuat baik dan melarang melakukan perkara-perkara keji. Ayat ini dibaca dalam khutbah Jumat hingga sekarang. Yang ketujuh, menggalakkan pengajian ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis di merata wilayah Islam. Yang kedelapan, mengusahakan ke arah pengumpulan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membukukannya. Manakala yang kesembilan, memerintahkan supaya diadakan rumah-rumah persinggahan di merata-rata jalan yang jauh untuk kemudahan musafir-musafir dan pengembara-pengembara. Dan yang terakhir, membasmi tempat-tempat maksiat yang dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di Irak. Begitulah jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mari kita ulang secara ringkas mengenainya. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, menanam sikap berbaik-baik sesama umat Islam, tidak kira bangsa Arab atau bukan Arab. Cukai kepala ditiadakan, yang menyebabkan ekonomi negara semakin merosot. Yang ketiga, melepaskan orang-orang tahanan politik kecuali pembunuh-pembunuh. Yang keempat, kuasa membunuh dilakukan oleh beliau sendiri, bukan lagi dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah.
Yang kelima, melecutkan orang-orang yang tidak berkelayakan dengan hukum agama dan diganti oleh orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, menghapuskan cacian terhadap Sayyidina Ali dalam khutbah Jumat dan diganti dengan satu ayat yang menyeru berbuat baik dan melarang perkara-perkara keji hingga kekal ke hari ini. Yang ketujuh, menggalakkan mengkaji ilmu Al-Quran dan hadis di merata wilayah Islam. Yang kedelapan, mengusahakan mengumpul hadis Rasulullah dan membukukannya. Yang kesembilan, mendirikan rumah-rumah persinggahan untuk kemudahan musafir dan pengembara. Dan yang terakhir, yang ke-10, membasmi tempat-tempat maksiat yang dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf di Irak. Begitulah penerangan ringkas mengenai Khalifah ke-8 dalam kerajaan Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. InsyaAllah kita akan berjumpa di dalam penerangan akan datang. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.